Salam sejahtera kepada Dokter. Kami dari kumpulan I akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Kajian Menggunakan Kaedah MISNET. Misnetting ialah satu kaedah menangkap burung menggunakan jaring halus secara selamat tanpa mencederakan burung. Kaedah ini digunakan untuk mengenal pasti spesies burung serta mengumpulkan data morfologi seperti warna dan corak bulu. Data yang diperolehi membantu mengkaji kepelbagaian spesies burung dan menyokong usaha pemeliharaan hidupan liar. Bagi kajian ini, amali telah dijalankan di kawasan Peramatan, Universiti Malaysia Sabah (UMS) yang merupakan kawasan hutan sekunder dan sesuai sebagai habitat burung untuk menjalankan kajian ini. Salam sejahtera, nama saya Azalina binti Bani Irfan, nomor matriks PF2411081. Hari ini saya akan membentangkan bahagian objektif kajian. Yang pertama ialah memberikan penjelasan ringkas tentang tinjauan perangkap invasif dan bukan invasif. Seterusnya ialah menerangkan proses dan teknik yang terlibat dalam menjalankan tinjauan jaring gabus. Di samping itu ialah memberikan gambaran umum tentang fungsi, kelebihan dan kekurangan kaedah ini. Akhir sekali ialah menyediakan kepada pelajar untuk menjalankan tinjauan jaring gabus invasif di lapangan. Assalamualaikum, nama saya Siti Nursinda. So, kita akan meneruskan dengan slide yang seterusnya, yaitu peralatan, di mana peralatan yang digunakan semasa kajian lapangan pertama ialah MISNET, yaitu jaring kabut yang digunakan untuk menangkap burung dengan selamat. Seterusnya, tiang pemanjang digunakan untuk memasang jaring yang kukuh. Nombor 3 pula tali pengikat, ianya membantu memastikan jaring berada dalam keadaan yang stabil. Selain itu, buku catatan digunakan untuk merekod data lapangan, manakala jam dan stopwatch digunakan untuk mencatat masa semasa proses pengumpulan data. Itu saja. Seterusnya, saya akan menerangkan metodologi pemasangan MISNET yang kami gunakan semasa kerja lapangan. Langkah pertama, kami memasang tiang panjang ke dalam tanah dan menurunkannya pada kedudukan yang sesuai. Selepas itu, tali jaring dipasang mengikut urutan yang betul. Proses yang sama dilakukan pada tiang yang satu lagi dengan berhati-hati supaya jaring tidak menyentuh tanah. Langkah ini penting untuk mengelakkan daun, ranting atau objek lain tersangkut pada jaring. Langkah kedua, kami memastikan jaring tidak dipasang terlalu tegam dan juga tidak terlalu kendur. Selain itu, beberapa baris tali melintang dipasang untuk membentuk poket pada jaring. Poket ini penting kerana apabila burung melanggar jaring, burung tersebut akan jatuh ke dalam poket dengan selamat dan tidak mudah terlepas. Langkah ketiga, selepas jaring dipasang, kami akan sentiasa memantaunya setiap 2 jam. Pemeriksaan secara berkala ini dilakukan bagi mengelakkan burung yang terperangkap mengalami kecederaan atau kematian akibat tekanan, cuaca ataupun terlalu lama berada dalam jaring. Inilah prosedur pemasangan dan pemantauan MISNET yang kami lakukan sepanjang tempoh kajian. Nama saya Siti Nursinda. So, kita akan teruskan dengan slide yang seterusnya, yaitu analisis kepelbagaian, di mana spesies yang direkodkan adalah 2, yaitu yellow-eyed bulbul, red-eyed bulbul. So, jumlah 3 ekor burung. Kita akan mulakan dengan pengiraan kelimpahan relatif bagi setiap spesies untuk menentukan sumbangan setiap spesies terhadap keseluruhan komuniti. Keputusan yang pertama iaitu menunjukkan bahawa red-eyed bulbul mencatatkan kelimpahan relatif sebanyak 66.67%. Berbanding dengan yellow-vented yang hanya mencatatkan 33.33%, lebih rendah berbanding red-eye bulbul. So, dapatan ini menunjukkan bahawa red-eye bulbul merupakan spesies yang lebih dominan di kawasan kajian. Seterusnya, tahap kepelbagaian spesies dinilai menggunakan indeks Shannon Wiener, iaitu nilai indeks yang diperoleh ialah H sama dengan 0.636. Nilai ini menunjukkan bahawa kepelbagaian spesies di kawasan kajian adalah pada tahap yang sangat rendah sehingga sederhana disebabkan bilangan spesies dan individu yang direkodkan adalah terhad. Selain itu, Simpson Diversity Index turut digunakan bagi menilai kepelbagaian berdasarkan taburan individu antara spesies, iaitu nilai
1 tolak T yang diperoleh ialah 0.667. Nilai ini menunjukkan bahawa kawasan kajian mempunyai tahap kepelbagaian spesies yang sederhana, namun masih memperlihatkan dominasi oleh satu spesies. So, secara keseluruhannya berdasarkan kedua-dua indeks, kepelbagaian yang digunakan kawasan kajian menunjukkan tahap kepelbagaian spesies yang rendah hingga sederhana, dengan red eye bulbul merupakan spesies yang paling dominan sepanjang tempoh persampelan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafira binti Rubianto, BF 24110262. Saya membentangkan tentang analisis kepelbagaian. Analisis kepelbagaian ada 3, dan saya memilih Relative Abundance Index. Sebanyak 2 spesies burung berjaya direkodkan, yaitu red eye bulbul 2 individu, yellow vented bulbul 1 individu. Jumlah keseluruhan individu ialah 3. Keputusan RAI, red eye bulbul 66-67.67%, yellow vented bulbul 33.33%. Interpretasi, red eye bulbul merupakan spesies paling dominan di kawasan kajian. Habitat hutan hujan tropikal lebih sesuai untuk red eye bulbul kerana menyediakan perlindungan dan sumber makanan yang mencukupi. Yellow vented bulbul pula direkodkan kerana lebih gemar kawasan terbuka atau kawasan yang dipengaruhi aktiviti manusia. Kesimpulannya, habitat kajian lebih menyokong kehadiran red eye bulbul menunjukkan spesies ini lebih melimpah berbanding yellow vented bulbul di kawasan persampelan. Di kotak bawah adalah spesies, nama, bilangan individu, Relative Abundance Index. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, saya Angelek Muhammadidin, nomor metrik BF 24110180. Seterusnya saya akan membentangkan tentang analisis kepelbagaian bagi pengiraan kilometrik indeks. Berdasarkan jadwal 3, pengiraan kilometrik indeks, jumlah ekor burung yang direkodkan ialah 3 ekor sahaja, panjang laluan persampelan pula sejauh 1.8 km, dan menggunakan formula kilometrik indeks, yaitu jumlah ekor burung bahagi dengan panjang laluan persampelan. Bagi pengiraan pula, 3 ekor burung bahagi dengan panjang laluan persampelan, yaitu 1.8 km, sama dengan nilai kilometrik indeks, yaitu 1.67 kepadatan burung per kilometer. Oleh itu, tahap kepelbagaian spesies burung adalah rendah. Spesies dominan ialah red eye bulbul. Seterusnya faktor yang mempengaruhi pula habitat yang kurang sesuai, kekurangan sumber makanan, serta persekitaran yang kurang menyokong kehadiran pelbagai spesies burung. Kesimpulannya, kepelbagaian burung dipengaruhi oleh struktur habitat dan ketersediaan sumber dalam ekosistem. Oke, slide seterusnya adalah membacakan perkenaan keputusan MISNET, yaitu di mana MISNET ini berada di kawasan Permatang, yaitu koordinat pada 6.037797 North, 116.11638 East. Jadi di sini menunjukkan bahawa hanya terdapat 2 haiwan sahaja yang dapat ditangkap, yaitu red eye bulbul and yellow vented bulbul, di mana masa pemerhatian adalah pada 2 PM, dan nama saintifik bagi red eye bulbul ialah Pycnotus burneus, merupakan kumpulan pemakan omnivore dan merupakan residen tetap. Keadaan habitat yang ditinggal oleh burung ini adalah berada di hutan hujan tropika, tanah rendah, dan sesuai berada di iklim tropika lembap. Ciri fisikal bagi burung ini pula adalah mempunyai mata merah yang jelas, senyap dan sentiasa berhati-hati. Seterusnya, nama saintifik bagi yellow vented bulbul pula adalah Pycnotus guivier, yaitu merupakan kumpulan pemakan omnivore juga. Residen adalah residen tetap, dan keadaan habitat yang ditinggal oleh hewan ini adalah adaptif terhadap persekitaran manusia. Cuaca juga sama seperti red eye bulbul, yaitu berada di iklim tropika lembap. Ciri fisikal bagi spesies ini pula adalah mempunyai topok kuning di bawah ekor dan juga sangat aktif, bising dan mudah didekati. Jumlah spesies burung yang ditemui bagi red eye bulbul adalah 2. Bagi yellow vented bulbul punya adalah hanya 1 saja yang ditemui. Assalamualaikum, saya Umi Mara binti Roslan, memegang nombor matriks BF 24110038, akan membentangkan spesies yang kami temui, iaitu yellow vented bulbul. Dari segi morfologi dan ciri fisikal, bahagian bawah tersebut terdapat tompok yang berwarna kuning terang di bawah ekor, manakala pada tubuh haiwan tersebut ialah berwarna kelabu terang dan mempunyai ciri ekor yang panjang coklat kehitaman. Pada paruh pula
berbentuk tajam, dan dari segi omnivor dan daya tahan tinggi, spesies tersebut memakan buah hutan yang membekalkan tenaga serta karbohidrat, serta memakan serangga kecil sebagai sumber protein yang kritikal bagi tumbuh besaran. Bagi tingkah laku dan habitat, spesies tersebut hidup berpasangan dan secara berkelompok kecil untuk dia memudahkan kerjasama untuk mencari makanan dan perlindungan. Dari segi tabiat pergerakan nomad, sentiasa bergerak aktif dari satu tempat ke tempat yang lain. Habitat ini sentiasa berada di pokok renek, yaitu Soho optimum. Manakala bagi spesies red eye bulbul, terdapat adaptasi iklim tropikal, yaitu hidup dalam persekitaran panas, lembap, dan taburan hujan tinggi. Ini bagi menjamin kelangsungan hidup melalui sumber makanan dan perlindungan cuaca. Dari segi peranan ekosistem, spesies ini merupakan frugivore, yaitu pemakan buah dan pemangsa serangga kecil. Ianya amat penting untuk penyebaran biji benih dan kawalan populasi serangga. Dari segi tingkah laku dan habitat, spesies ini memilih hutan sekunder dan kawasan vegetasi tebal. Tahap adaptasi rendah terhadap kawasan bandar atau ladang. Seterusnya, faktor hasil pendapatan burung yang kurang, yaitu yang pertama, kekurangan pokok yang besar memberikan kesan terhadap burung kerana menghadkan kawasan perlindungan untuk burung bersarang. Manakala faktor kepelbagaian tumbuhan renek dan berbunga yang sangat rendah juga menyebabkan spesies menghadapi kekurangan buah-buahan. Dari segi hutan, suhu persekitaran yang tinggi dan ketiadaan parit atau kolam air juga merupakan faktor kekurangan pendapatan burung kerana kurang daya tarikan fisiologi yang menyebabkan burung berpindah ke kawasan lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Farhana Liana binti Jepri bernomor metrik BF 24110049. Saya akan membentang kesimpulan bagi laporan NISNET kami. Secara keseluruhannya, amali NISNETing meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik penangkapan, pengendalian burung dan pengumpulan data lapangan. Kumpulan kami berjaya menangkap 3 ekor burung, manakala jumlah tangkapan yang rendah menunjukkan kawasan permatang kurang sesuai bagi habitat utama. Secara keseluruhannya, amali ini menekankan kepentingan kajian lapangan yang beretika dan pemeliharaan hidupan liar. Sekian itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih.